Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh dengar tak suara saya? Okey. Hari ini 15 November 2021 kita akan buat latihan ya bab 4 tingkatan 4. Ya, di skrin anda telah saya share latihan ya. Hari ini kita buat objektif dahulu, okey? Jadi kita lihat bersama latihan ini. Ya, kalau boleh ambil buku teks kamu sekaligus supaya kita boleh bincang terus. Okey. Ya, jadi kita lihat di sini soalan objektif dulu yang kita nak bincang hari ini. Okey, Johann W. Dobereiner ialah salah seorang saintis yang telah memberi sumbangan yang besar terhadap pembangunan jadual berkala unsur. Okey, antara berikut yang manakah merupakan sumbangan terbesarnya? Jadi, ya, Dobereiner dia telah memperkenalkan hukum triad ya. B ya. Dia telah memperkenalkan hukum triad ya. Maksudnya apa? Hukum triad tu apa? Apa? Cari balik. Ya, kalau dah lupa ni tentang sejarah ni ya, dia pasti ada dekat objektif, dia pasti ada. Okey. Kemudian soalan seterusnya. Okey, raja di bawah menunjukkan struktur bagi 4 atom. Cikgu besarkan supaya nampak jelas dekat skrin kamu. Okey, kita ada P. Ya, bila dapat ya, kita ada Q, ada R, ada S. Okey. Jadi kita tengok susunan elektron. Cuba berikan susunan elektron untuk setiap atom. P ialah, cuba tengok ya, P nampak. Petala pertama, cikgu tanda pakai pen merah ya, 1, 2. Petala kedua, 2, 4, 6, 8. Petala ketiga, 1. Jadi ya, untuk P 2, 8, 1. Untuk Q 2 pada petala pertama, 1 petala kedua. Untuk R kita ada berapa petala? 4 kan? 2, 8, 8, 1. Kemudian S 2, 8, 3, betul? Cuba tengok balik gambar tu. Boleh nampak jelas tak? Ya, boleh nampak jelas tak? Sekejap cikgu nak check dekat phone cikgu juga. Harap nampak ya. Okey. Nampak jelas? Okey. Okey, so jadi dia tanya antara berikut yang manakah turutan benar atom-atom tu disusun dalam jadual berkala unsur. Macam mana dia disusun ya? Atom arranged in the periodic table of element. Maksudnya biasanya kalau disusun, atom disusun dalam jadual berkala macam mana caranya? Dia disusun berdasarkan pertambahan nombor proton. Betul? Pertambahan nombor proton. Jadi daripada nombor proton sikit kepada nombor proton banyak. Ya, jadi tulis kat sini sekejap ya. Ya, adalah mengikut pertambahan nombor proton. Okey, yang dia bagi di sini ialah elektron. Kalau dalam atom, ini minggu lepas cikgu dah bagi tahu, kalau atom, apa kalau atom? Kalau dalam suatu atom, bilangan proton sentiasa sama dengan elektron. So, maksudnya dekat gambar ni bagi elektron. Jadi kalau dia bagi elektron, itu juga mewakili nombor proton dia. So, untuk P, proton dia ada 11, Q ada 3, R ada 19, S ada 13. Jadi kalau ikut pertambahan nombor proton, susunan dia mestilah apa? Mestilah yang paling sikit
Q. 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 Lepas tu P. P. Q, P, SR. SR. R. Q, P, S, R. Jadi jawapan dia ialah C. Ya, Q, P, S, R. Ada yang tak faham ke? Kalau tak faham terus tanya. Q, P, S, R. Boleh Boleh. Okay, very good. And then, sebelah. Soalan 3. Maklumat berikut menggambarkan sumbangan seorang saintis dalam membangunkan jadual berkala unsur. Ya, dia kata unsur disusun berdasarkan pertambahan jisim atom. Okey, ini maksudnya mesti lagi awal. Kerana kalau moden berdasarkan pertambahan nombor proton. Ya. Kemudian unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama disusun dalam kumpulan menegak yang sama. Dan dia mampu meramalkan unsur-unsur yang belum ditemui. Siapa beliau? Dmitri Mendeleev. Okey, ini kalau kamu tak baca memang tak dapat langsung. Ya, jadi kalau nanti periksa, yang itu jawab last sekali. Kamu jawab soalan lain dulu, itu last sekali. Unless kamu memang hafal. Okey, jadi kita lihat soalan seterusnya. Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang color? Apa itu color? Color tu tegak ke melintang? Ya. Color yang melintang, ya. Ini color. Tak nampak. Ini color. Kalau yang menegak, kalau yang tegak tu nama dia kumpulan. Okey, so baris mengufuk dalam jadual berkala. Lajur menegak, terus salah lah. Yang menegak ni salah. Color, bilangan elektron, salah. Kalau C tu apa? Bilangan elektron di petala luar. Bilangan petala bagi ion yang bercas, ya, salah lah ya. So ini salah lah bilangan petala. Kalau untuk C ni, ini istilah untuk elektron valence. Kalau kalau B ialah kumpulan. So jawapannya ialah A, ya. Color ialah baris, ya, baris, ya, mengufuk ataupun baris melintang. Ya, kamu dah belajar dulu kan dekat dalam geografi saya rasa ataupun dalam matematik kan. Ya, menegak tu lajur, betul. Kalau melintang baris, betul tak? Ada belajar kan koordinat? Ya? Betul. Okey. Ya. Ya? Okey, very good. Next. Number 5, jadual berkala unsur moden dihasilkan daripada sumbangan pelbagai saintis dan pada masa kini satu prinsip utama digunakan untuk menyusun unsur-unsur dalam jadual berkala. Jadi macam mana tadi dekat soalan atas tadi? Kita susun unsur dalam jadual berkala adalah berdasarkan A, B, C. A, susunan menaik jisim. B, susunan menaik bilangan nombor proton. C, sifat fizik, sifat kimia. Jawapannya? B. B, betul ya, B. Susunan menaik nombor proton ya, susunan menaik nombor proton. Mari kita lihat soalan seterusnya. Maklumat berikut menggambarkan atom X dan atom Y. Atom X ada satu elektron valence. Okey, apa maksud dia? Satu elektron valence. Dia mesti kumpulan satu. Okey? Itu maksud dia. Sebab kalau satu elektron valence, kumpulan satu. Dua elektron valence, kumpulan dua. Okey? Sebab bilangan elektron valence akan menentukan di mana kumpulan dia. Kemudian, atom Y berada dalam kumpulan yang sama dengan X. Apa maksud dia? Y tu susunan elektron dia, contohlah, katakanlah ya, dia mesti
Dia mesti hujung dia mesti 1. Contohlah, kalau dia saya tulis di situ kosong, ya, blank dot 1. Itu contoh kalau Y tu ada 3 petala lah. Contoh jika Y ada petala, ya. Kenapa hujung dia 1? Kenapa hujung dia mesti 1? Sebab dia kata kumpulan sama. Kalau kumpulan sama, elektron valence mesti sama. Kemudian atom X terletak di color 2. Apa maksud atom X color 2 ni? Color 2 tu maksudnya apa? Petala ada 2. Petala ada 2. Maksudnya tempat dia mestilah macam ni. Macam ni. Jadi kita mergekan point 1 dengan point 3. Dia mesti ada, sebab point 1 dia kata kumpulan 1 elektron valence, 1 lah. Bila dia kata color 2, depan mestilah 2. Kemudian atom Y ada lebih banyak bilangan proton. Ini maksudnya apa? Lebih banyak bilangan proton. Maksudnya bilangan color Y lebih, bilangan color pula, sorry. Bilangan petala Y lebih dari X. Y tu mesti di bawah lah, Y mesti di bawah. Okey, jadi yang manakah Y? Yang manakah Y? Apa syarat tadi? Y mesti ada 1 elektron valence. Betul tak? Y dia mesti ada 1 elektron valence. Lepas tu Y mesti ada lebih dari 2 petala. Sebab X ialah 2, 1. Kan? So, Y jadi A dengan C terus salah. Kenapa salah? Sebab dia 2 petala sama-sama macam X. Jadi tak boleh. Ya, tak boleh. Apa beza A dengan C? Cuba tengok gambar. Petala pertama dia C. Petala pertama C tu salah. Petala pertama, sebelum kita isi elektron di luar, petala 2, 3, 4, petala di dalam mesti dipenuhkan dulu. So, C ni memang betul-betul salah. Kan? Yang betul ialah macam A tu. Tapi A ini adalah sebenarnya, ini adalah atom X. Betul tak? Sebab X tadi kan ialah 2, 1. Dan atom Y dekat atas dia kata lebih banyak proton daripada X. Bila lebih banyak, dia mesti petala dia pun lebih. So, kita tengok B dengan D. Kamu rasa yang mana? B. B. Kenapa B? Jawapannya betul B. Kerana B ada 1 elektron valence. Jadi dia sama kumpulan dengan atom X. Okey, dan dia ada petala lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Sekejap. Kenapa B tu salah gambar dia, tapi saya tahu jawapannya B. Dia kurang 1 elektron dekat sini. Betul? Betul. Kan, petala dia kurang 1 elektron. Okey, donkey tu kenapa salah? Petala pertama dia. Petala pertama terus tak ada kan? Dia terus letak petala pertama dia 0 elektron, dia bawa keluar pada petala kedua. Tak boleh lah. Kan tak boleh, ya? Tak boleh. So jawapannya ialah B. Cuma kita kena tambah 1 elektron tadi, dia salah lukis. Okey, next. Soalan 7. Rajah di bawah menunjukkan susunan elektron bagi ion Q. Ya, ingat tadi cikgu selalu dah cakap kan, bila dapat soalan, perhatikan dia adalah atom, molekul atau ion. Perhatikan jenis zarah. Dalam soalan ini dia adalah ion.
Okey, dan tengok gambar. 3 positif. Positif ni orang baik. Dia menderma, ya. So, selalunya kita akan tulis macam ni. Dekat soalan ini ya, ion, tulis P-E-N. Pen ya, ion. Proton tak nampak, tak tahu. Okey. Elektron kita nampak tak? Kita boleh kira lah elektron kita ada 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi elektron dia ada 10. Neutron pun tak tahu. Ya, saya tak tahu. Jadi kita tengok kalau dia dalam keadaan atom. Okey, kalau atom ingat apa cikgu kata? Kalau atom, proton sentiasa sama dengan elektron. Okey, so nak tahu atom, kita kena tengok keadaan sekarang. Sekarang dia ada 10. Tapi tengok, dia ada tanda 3 positif. 3 positif ni maksudnya apa? Dia pernah derma. Pernah derma 3. Jadi kalau keadaan asal dia sebenarnya dia adalah 13. Ya, atom dia 13. Ya, 13. Kalau elektron 13, proton pun mesti 13. Okey? Mesti sama proton dan elektron. Okey, soalan. Di manakah terletaknya? Tengok soalan tanya Q pula. Dalam jadual berkala unsur. Kalau kita nak tahu kedudukan, kedudukan ialah berdasarkan elektron. So, kalau ada 13, ini ialah 2, 8, 3. Jadi 283 ni maksudnya dia adalah ini petala 1, petala 2, petala 3. Kalau 3 petala maksudnya kala 3. Lepas tu tengok elektron valence. Elektron valence ada 3, maksudnya dia kumpulan 13. Jadi jawapannya di sini ialah B. B. Okey, seterusnya soalan 8. Antara maklumat berikut yang manakah boleh digunakan untuk menentukan kedudukan? Nak tahu kedudukan, tadi cikgu kata apa? Dia mesti berdasarkan bilangan elektron. Betul? Lagi? So kita dah dapat sini. Ya, bilangan. Okey. Ya, bilangan elektron dah tentu ada. So terus jadi kita tahu dah A dengan B mesti salah. Tinggal 2 dan 3. Sama ada bilangan petala atau sifat fizik. So jawapannya bilangan petala. Sebab bilangan petala akan menunjukkan dia berada pada kala berapa. Kan? Ya, menunjukkan kala. Okey, so jawapannya ialah 2 dan 4. 2 dan 4. Soalan 9. Antara struktur atom berikut yang manakah unsur kumpulan 18? Okey, very easy. Kalau kumpulan 18, apa nama kumpulan 18? Gas adi. Dia adalah lengai, iaitu dia tidak akan derma elektron, tidak akan berkongsi elektron. So, B dengan dongki terus salah. Kenapa? B dengan D ni ion. Macam mana ion terbentuk? Ion terbentuk daripada suatu atom menderma elektron atau menerima elektron. Sedangkan kita tahu kumpulan 18 tidak akan menderma atau menerima ya, atau berkongsi elektron. Jadi jawapannya hanya antara A dengan C. Okey, so macam mana kita nak lihat? Kalau kumpulan 18, kumpulan 18 maksudnya elektron valence dia, berapa bilangan elektron valence? Bilangan elektron valence dia
mestilah apa? Ya, duplet atau oktet. Duplet tu 2. Ya, jika petala 1 sahaja. Oktet itu 8. Oktagon 8. Jika petala lebih dari 1. Okey, so tengok A dengan C. A, dia ada berapa petala? 1 petala. Kalau 1 petala, maksimum dia boleh ada 2 elektron. Kalau dia kumpulan 18 dan ada 1 petala sahaja, maksimum dia boleh ada 2 elektron. So terus dapat jawapan dia A. Okey, C. Kenapa bukan kumpulan 18? Kerana dia ada petala lebih dari 1. Nampak? Petala dia lebih dari 1 kalau untuk jawapan C ya. Tetapi elektron valence dia bukan 8. Tengok, elektron valence dia ada 2, 4, 5, 6. Jadi dia C bukan kumpulan 18. Ada soalan tak? Tak faham nombor 9? Ada? Okey, faham tak? Faham. Okay, very good. Now, kita lihat soalan seterusnya. Soalan 10. Rajah di bawah menunjukkan susunan elektron bagi satu unsur dalam jadual berkala. Jadi kita tengok apa susunan elektron dia. Petala pertama, 2. Petala kedua, 2, 4, 6, 8. 2.8. So kita tahu dia adalah kumpulan berapa? Dia mesti kumpulan 18. Sebab 8. Okey? Ya. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang unsur itu? Yang mana betul tentang kumpulan 18? Cikgu kata tadi apa kat atas? Kumpulan 18 tidak mendermakan elektron, tidak menerima elektron, tidak berkongsi elektron. Maksudnya dia tidak akan bertindak balas dengan sesiapa pun. That's why B dengan C auto terus salah. Bertindak balas dengan oksigen, bertindak balas antara satu sama lain. Tak ada, tak ada. Dia memang single atom sahaja. So jawapan kita A, wujud sebagai gas monoatom. Soalan 11. Unsur E terletak di bawah iodin dalam kumpulan 17. Tengok ya. Unsur E terletak di bawah iodin dalam kumpulan 17. Maksudnya, kalau dalam jadual berkala, iodin, lepas tu dia ada E. Macam tu ya. Antara berikut dan dia adalah kumpulan 17. Okey. Antara berikut yang manakah benar tentang E? Ya, ini tajuk kumpulan 17 lah ya. Dia adalah monoatom. Salah. Sebab kalau monoatom ialah kumpulan 18. Okey, B. Menyesarkan klorida daripada larutannya. C. Bertindak balas dengan silver nitrate untuk membentuk mendakan putih. Eg, iodin, E. Okey, kemudian D membentuk sebatian ion dengan logam. So jawapannya ialah donkey ya, donkey. D. Kenapa? Sebab kumpulan 17 adalah bukan logam. Bukan logam akan bertindak balas dengan logam dan akan membentuk sebatian ion. 12. Apakah nama lain yang diberi kepada kumpulan 1? Kumpulan 1 nama dia logam alkali ya, logam alkali. Seterusnya 13. Jadual di bawah menunjukkan nombor proton bagi unsur X dan Y. Okey, unsur ya. Kalau unsur ya,
Jadi kita dah tahu ya, bila unsur maksudnya dia dalam keadaan semula jadi dia. Dalam keadaan semula jadi atom dia ya dalam jadual berkala. So kita boleh terus sini susunan elektron. Kalau 10, 2, 8. Kalau 18, 2, 8, 8. Okey, so kumpulan, nampak kumpulan apa tu? Ni 8 ni. So dia adalah kumpulan 18. 18. Color. Color dia color 2. 1, 2, 3. Color 3. Okey. Antara berikut yang manakah benar tentang unsur X dan Y? X dan Y terletak dalam kumpulan yang sama. Betul ke salah? Betul. Betul. Kenapa? Sebab dia ada bilangan elektron yang sama. Saya tulis sini. Betul. Sebab bilangan elektron valence sama. Nombor 2. Unsur X lebih reaktif daripada unsur Y. Betul ke salah? Salah. Salah. Kenapa? Sebab dia memang kumpulan 18. Kumpulan 18 tidak bertindak balas dengan siapa-siapa. Dia tidak reaktif. Jadi tak kira siapa atas ke siapa bawah, memang tidak reaktif. Ya? Dia tak ada kata X lebih reaktif dari Y, Y lebih reaktif dari X atau sama, tak ada. Okey. Kemudian okey, ya. Ketiga, soalan berapa? Ketiga, unsur X mempunyai takat lebur lebih rendah daripada Y. Ya. Kemudian, betul ke salah? Kalau daripada ini kita tahu X berada di atas Y. Kita belajar menuruni kumpulan, takat lebur akan bertambah ke berkurang? Kalau kumpulan 18. Kumpulan 18, takat lebur bertambah ke berkurang? Tambah. Bertambah? Sure bertambah? Kemudian Berkurang. kita tengok unsur X berkurang pula. Ya, unsur X mempunyai saiz atom yang lebih besar daripada Y. X lebih besar dari Y. Betul ke X besar dari Y? Betul ke X besar dari Y? Tak, sebab bila bilangan petala bertambah, kan nampak ni. Color ni bilangan petala kan? Kalau ni 2 petala. Kalau 3 mesti lagi besar kan? So yang 4 ini confirm salah. So jawapan dia 1 dan 3. Ya, X mempunyai takat lebur yang lebih rendah. Ya, di atas tu lebih rendah sebab saiz dia lebih kecil. So jawapannya 1 dan 3 B. 14. Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan kenapa takat lebur dan takat didih kumpulan 1 semakin berkurang? Ya, kumpulan 1 kenapa takat lebur dan takat didih dia semakin berkurang? Okey, kerana yang mana confirm salah? Dalam satu kumpulan, bilangan elektron valence dia berubah ke atau tetap? Kumpulan 1. Kalau kumpulan 1, bilangan elektron valence dia mesti 1. Kalau tengok C, C dia kata bilangan elektron valence bertambah. Mana ada? Kan? Dia tidak berubah. Tapi kumpulan 14, takat lebur dan takat didih dia berkurang kerana saiz atom. Ya, saiz atom bertambah. Ya, bila saiz atom bertambah, ingat lagi bab tajuk ini, bila turun kumpulan 1, apa yang berlaku? Bilangan petala bertambah.
Bila bilangan petala bertambah, saiz atom pun bertambah lah kan. Bila saiz atom bertambah, daya tarikan nuklei, ya, iaitu daya tarikan daripada nukleus kan charge positif kan, kepada elektron valence di mana? Di petala terluar semakin jauh. Jadi dia susah nak tarik. Kan? Dia akan lebih mudah. Bila lebih besar, dia akan lebih mudah melepaskan elektron valence dia. Sebab itulah takat lebur dan takat didih dia jadi semakin berkurang. Okey, next. Soalan 15. Antara berikut yang manakah sifat fizik kumpulan 1? Okey, yang ini saya rasa sempat kan buat dengan kamu eksperimen ni. Ya, dia ketumpatan rendah. Betul, sebab logam kan, logam kalau kita potong, tak kira lah contohnya paku. Kecil macam mana pun kalau kita campak dalam air, dia mesti akan tenggelam kan. Tapi kumpulan 1 ni logam yang istimewa. Ya, kita letak dalam air dia akan terapung. Ya, sebab itu kerana dia punya ketumpatan adalah rendah. Okey, 2, keras. Tidak ya kan, sebab hari tu kamu pernah potong dia kan pakai pisau kan. Jadi dia tidak keras. Okey, jadi saya terus cancel C dengan donkey. Okey, kemudian dia adalah berkilat. Berkilat ya. Sebab logam dia adalah berkilat. Okey, dan takat lebur takat didih rendah, salah lah. Dia memang takat lebur takat didih dia rendah. Letak dalam air pun dia boleh melebur dan terus terbakar. Tanpa kita cucuk api pun dia terbakar. So jawapan dia 1 dan 3 B. 16. Atom X mempunyai 4 petala. Baca ayat dia. X 4 petala dengan petala terakhir berisi 1 elektron. Maksudnya apa? Kita ada X. Ya, saya ada X. Dia ada 4 petala, blank, dot, blank, dot, blank. 4 petala. Dengan petala akhir isi 1. Macam tu. Jadi di depan mesti penuh. Kalau di depan penuh, dia mesti depan dia 288. Okey. So dari sini 2881 saya dah boleh tahu. Proton dia ada 19. Elektron ada 19. Kumpulan 1. Color 4. Okey, yang mana antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan sifat kimia bagi atom X? Jadi kita nak tahu sifat kimia bagi kumpulan 1. Okey, bertindak antara satu sama lain membentuk molekul dwi-atom. Terus salah. Kenapa? Kumpulan 1 adalah logam. Logam tidak membentuk molekul. Okey, logam kalau dia bertindak balas mesti dengan bukan logam membentuk sebatian ion. Ya, sebab ada perkataan molekul terus salah. Kemudian ya, bertindak balas dengan halogen. Halogen ini ialah kumpulan 17 untuk membentuk pepejal putih. B jawapannya. Terus. Okey, C bertindak balas dengan asid menghasilkan karbon dioksida. Salah. Tidak ya. Dia bertindak sebenarnya kumpulan 1 bertindak balas dengan asid menghasilkan gas hidrogen. Sebenarnya dia menghasilkan gas hidrogen, bukan karbon dioksida. Kemudian D bertindak balas dengan oksigen, membentuk oksida amphoteric. Salah. Dia sebenarnya membentuk basic oxide. Dia membentuk oksida base. Ya, dia membentuk oksida base. Okey, 17. Rajah di bawah menunjukkan tindak balas antara natrium dengan oksigen. Natrium, kumpulan 1. Natrium, 281. Okey, jadi antara berikut yang manakah betul tentang hasil itu? Kan, tindak balas ni ialah natrium dengan oksigen. Natrium dengan oksigen, dia akan membentuk natrium oksida. Ya, natrium oksida kita seimbangkan 2 natrium, 2 natrium. 2 oksigen, 2 oksigen.
4 natrium tukar jadi 4. Jadi pepejal putih, betul. Neutral. Neutral ke dia? Tidak. Tidak. Ya. Dia tidak neutral. Oksida base ya, dia adalah oksida base. Oksida base bersifat alkali ya kalau kita campur dengan air. Ya. Larut dalam air menghasilkan larutan berakali, betul. Menghasilkan bunyi gas yang menghasilkan bunyi pop, tak ada gas. Hasil dia tak ada gas, dia hanya menghasilkan natrium oksida sahaja. Jadi jawapan dia 1 dan 3 B. 18. Raja di bawah menunjukkan potongan kecil lithium. Lithium ialah kumpulan 1. Diletakkan di dalam besen berisi air. Yang manakah tindak balas dia? So, lithium tambah air, kita akan dapat dua hasil. Lithium oksida, hidroksida dan juga gas hidrogen. Jadi seimbangkan 2, 2, 2. 2 mol lithium, 2 mol air, 1 mol lithium hidroksida, 1 mol hidrogen gas B. 19. Antara berikut, antara halogen kumpulan 17. Yang manakah mempunyai takat lebur paling rendah? Ya, halogen takat lebur paling rendah ialah paling atas, iaitu fluorin. Sebab fluorin gas, takat lebur dia rendah lah. Kan? Ya, sebab kalau kumpulan 17 dari atas dia adalah gas, tukar cecair, tukar kepada pepejal. 20. Jadual di bawah menunjukkan maklumat dua unsur kumpulan 17. Nombor proton 17, nombor proton 35. Takat lebur negatif 101, takat lebur negatif 7. Kemudian dia bagi ketumpatan, keadaan fizik. Okey. X, dia kata unsur X bertindak balas lebih cergas dengan natrium berbanding Y. Okey. Ya, X yang lebih atas lah, kan? Tengok nombor proton 17 dengan 35. Maksudnya mestilah dalam kumpulan itu X atas, Y bawah. Dia kata X ni bila bertindak balas dengan natrium, dia lebih cergas. Tapi kalau natrium tambah Y, dia tidak cergas. Kenapa? Kenapa itu berlaku? Kenapa X lebih cergas? Ya, kenapa? Kerana perbezaan nombor proton dia. Ya, perbezaan nombor proton dia. Okey, ya. Ya. Okey, nombor 21. Raja menunjukkan 4 unsur dalam jadual berkala. Kita ada P, S, Q, R. Yang manakah mungkin mangkin? Kalau mangkin, clue dia mesti logam peralihan. Mana kumpulan logam peralihan ni? So jawapan dia Q. Okay? Next. 22. Raja di bawah menunjukkan seorang pelajar meletakkan larutan X pada luka untuk membunuh bakteria. Ini biasa buat dalam kehidupan harian. Kalau luka, taruh ubat apa? Luka letak ubat apa? Ubat apa? Jampi je. Bismillah je cukup. Ubat apa? Kalau luka letak ubat? Iodin. Kan? Argentum. Luka taruh ubat iodin. Ke tak pernah luka jadi tak tahu. Luka, cikgu saya luka letak aloe vera. Betul juga tapi tak menjawab soalan ya. Okey, soalan seterusnya 23. Berikut adalah maklumat tentang logam Q. Takat lebur tinggi. Jadi kalau tinggi, bolehkah dia... Okey, tak apa kita ya. Takat lebur tinggi. Konduktor elektrik yang baik. Kemudian bertindak balas dengan klorin menghasilkan QCl2
dan juga QCl3. Jadi tengok. Takat lebur tinggi. So di sini bukan kumpulan satu. Kita dah tahu dia mesti bukan kumpulan satu. Kan? Konduktor elektrik yang baik, dia logam lah. So dia memang logam. Okey, tak ada masalah. Tapi tengok, bila dia menghasilkan QCl2. Tengok ya. QCl2. Maksudnya, ini kalau saya nak tahu charge dia macam mana. Ini maksudnya, 2 ni di sini. 2 positif. Di sini ialah ada 1. Di sini ialah negatif. Klorin kan charge negatif 1, betul? Okey, kemudian tengok. Dan juga boleh menghasilkan QCl3. QCl3 maksudnya apa? 3 ni ke sini. 1 ni, 1 kan? Q dia tak ada nombor bawah dia, maksudnya 1. Negatif. Klorin memang negatif 1. Maksudnya Q ni dia boleh jadi 2 positif dan juga boleh juga Q3 positif. Oleh itu, bila satu logam boleh ada lebih dari satu nilai charge ataupun kita kata nombor pengoksidaan, kita tahu Q ni mestilah logam peralihan. Ya, dia mestilah suatu logam peralihan. Jadi, kalau logam peralihan, kamu rasa yang mana paling tepat? Garam yang terbentuk dari logam Q adalah pepejar putih. Tak tahu. Logam Q bertindak balas cergas dengan air. Salah. Sebab kita tahu tadi, kalau bertindak balas cergas dengan air, maksudnya apa? Itu ialah kumpulan satu punya sifat kan? So, salah. B tu terus salah. Bertindak balas cergas dengan air ni ialah kumpulan satu. Tengok, Q boleh bertindak sebagai mangkin. Terus dapat jawapan. Okay, mangkin. Sebab mangkin ini menjadi mangkin adalah sifat untuk logam peralihan. Ya, kebanyakan logam peralihan boleh bertindak sebagai mangkin. Apa itu mangkin? Siapa ingat lagi? Mangkin ialah suatu bahan yang boleh mengubah kadar tindak balas. Ya, bahan yang boleh mengubah kadar tindak balas. Okey, jadi saya akan stop kelas kita di sini, iaitu saya bincang objektif sahaja. InsyaAllah esok kita akan masuk kepada subjektif. Sekejap, tunggu saya nak ambil kehadiran. Okey, saya stop sharing dulu. Kehadiran Faiz, Priya, Yusof, Faris dan Asna. Ada lagi ke yang tadi dah masuk tapi tertendang keluar ke apa? Cikgu tak perasan? Tadi ada tak? Amalina. Okey. Nanti Asna boleh tak tulis dekat grup Telegram kehadiran hari ni ataupun screenshot sekarang, nanti terus tulis tambah dengan Amalina saja. Tu siapa lagi tu? Pak Isyad, kenapa ada dua? Okey. Terkeluar itu. Ya, terkeluar. Okey. That's all for today. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa minggu depan. Grup A minggu depan kita jumpa. Bye. Terima kasih cikgu. Sama.